tuan kalau tengok kan, dalam banyak-banyak isteri Nabi SAW, hampir kesemua mereka orang-orang yang hebat. Sama ada keluarga mereka. Satu kan, okey, saya nak bagi tahu sesuatu gambaran ni lah. Kalau kita tengok kehidupan Nabi SAW sendiri kan, okey, kehidupan Nabi SAW sendiri. Ramai orang kata, Nabi kahwin bukan disebabkan oleh kecantikan. Bukan disebabkan kecantikan. Orang kata begitu. Nabi kahwin semua ni untuk menolong perempuan. Kan kadang-kadang geng-geng perempuan yang marah kepada lelaki yang kahwin lebih daripada satu. Mereka kata, bab ni nak ikut Nabi. Sedangkan Nabi SAW kahwin ni semua nak tolong orang. Sebab Nabi SAW kahwin kebanyakannya adalah janda. Kebanyakannya adalah perempuan yang telah ditinggalkan oleh suami mereka ataupun suami mereka telah pun meninggal dunia. Itu yang Nabi kahwin. Jadi nak gambarkan yang perkahwinan Nabi SAW ni sekadar untuk tolong perempuan. Baik, ini saya nak cerita. Ini konsep yang kita kena betulkan. Ini salah. Ini salah. Nabi SAW bukan kesemuanya berkahwin semata-mata untuk tolong perempuan. Tak, bukan. Kalau nak tolong, berapa banyak Nabi nak kahwin? Kan? Dalam setiap peperangan akan ada orang yang meninggal dunia. Tapi Nabi tak kahwin dengan semua orang. Bukan semua orang. Bukan untuk tolong, bukan itu alasannya. Tapi kalau kita tengok, setiap seorang daripada isteri Nabi SAW, mereka semuanya adalah orang yang hebat-hebat. Kesemua mereka adalah orang yang hebat. Jadi alasan yang selalu orang bagi gambaran ni, tak kisahlah dalam novel ke, dalam drama ke apakah, tak boleh kahwin banyak melainkan nak tolong orang. Tak, itu bukan alasan dia. Tengok kehidupan Nabi SAW. Pertama sekali, Nabi SAW kahwin dengan Khadijah. Nabi kahwin dengan Khadijah. Khadijah seorang ahli perniagaan yang hebat di Mekah. Kan, perniagaan dia hebat. Antara perempuan yang paling berjaya dalam bisnes di Mekah. Zaman tu, di Malaysia siapa perempuan paling berjaya bisnes? Tak apa sebut nama lah. Tak sama lah. Jauh lah beza kan. Tapi, okey. Haji Basit, tengok angle lain. Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ahli perniagaan yang paling hebat di Mekah. Satu. Kemudian, apabila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, ketika itu anak-anak Nabi SAW masih kecil, Nabi kahwin pula dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, dia telah berkahwin dan suami dia telah meninggal dunia dan Saudah berpengalaman. Jadi, di samping tolong dia, mungkin tolong dia satu bab yang kedua, apabila Nabi SAW kahwin dengan Saudah binti Zam'ah, dia telah membantu membesarkan anak-anak Nabi SAW. Dia dapat kahwin dengan Nabi SAW. Saudah beruntung menjadi Ummul Mukminin. Bahkan beliau banyak berkorban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika waktu tua dah, Saudah dia tua pada ketika itu. Dia tak tua sangatlah sebab dia meninggal pun lambat ketika zaman Muawiyah. Dia tak tua sangat. Tapi ketika bandingkan dengan isteri-isteri lain, dia dah tua. Ketika hujung hayat Nabi SAW. Dan Saudah bagi masa yang Nabi SAW patut bersama dengan dia bagi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkorban. Jadi Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Kemudian Nabi SAW kahwin dengan Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah anak kepada Abu Bakar. Ini bukan pasal nak tolong. Aisyah orang yang hebat, anak kepada ketika itu Aisyah masih muda, anak kepada orang yang hebat. Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi kahwin dengan Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi kahwin dengan Aisyah dan Hafsah? Wallahu a'lam. Di antara salah satu hikmah untuk hubungan baik antara Nabi SAW dengan kedua-dua mereka, Abu Bakar dan Umar. Kerana dalam riwayat disebutkan Hafsah ni, Umar cuba nak offer kepada beberapa orang sahabat dan mereka tak mau. Akhirnya Nabi SAW meminang Hafsah radhiyallahu anha. Siapa lagi?
Aisyah dan juga Hafsah. Aisyah masih lagi anak dara. Dalam banyak-banyak isteri Nabi SAW, hanya Aisyah radhiyallahu anha sahaja yang anak dara. Yang lain pernah kahwin. Zainab binti Khuzaimah. Tapi sekejap je dia kahwin dengan Nabi SAW. Kemudian dia meninggal dunia. Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah. Suami dia meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah seorang perempuan yang mujahidah, berkorban di jalan Allah. Dia dengan suami dia sama-sama pergi berperang, pergi berhijrah. Nabi kahwin dengan dia. Selain daripada itu, Nabi SAW kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy adalah pembesar Quraisy, keluarga yang berkedudukan tinggi. Nanti kita cerita lebih lanjutlah apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy. Nabi juga kahwin dengan Safiyah binti Huyai. Siapa Safiyah? Anak pembesar Bani Nadir. Dan orang yang paling cantik, tawanan perang yang paling cantik dalam kalangan Bani Nadir. Ketika Nabi SAW pergi perang Khaybar, ramai yang ditawan. Antara salah seorang adalah Safiyah binti Huyai. Paling cantik. Sehingga diriwayatkan isteri-isteri Nabi SAW ketika itu melihat Safiyah, mereka jealous. Sebab dia elok betul. Dalam riwayat disebutkan bila dia sampai ke Madinah, orang berebut-rebut, orang perempuan berebut-rebut nak masuk tengok Safiyah sebab dia elok, cantik. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bila dia masuk, dia keluar, dia kata, sama aku nampak macam perempuan Yahudi lainnya. Cantik sungguhlah maksudnya Safiyah ni. Nabi kahwin dengan dia. Bila datang tawanan perang Khaybar, dalam banyak-banyak perempuan, Safiyah datang kepada Nabi SAW. Nabi tengok dia, Nabi bagi dua pilihan kepada dia. Dan dia anak pembesar jugalah, Huyai ibn Akhtab. Nabi bagi dua pilihan. Satu, kau nak merdeka. Yang kedua, kalau kau nak, aku nak kahwin dengan kau. Merdekakan kau dan kahwin dengan kau. Safiyah pilih untuk kahwin dengan Nabi SAW dan Nabi kahwin. Safiyah bint Huyai. Siapa lagi? Maimunah bintil Harith. Seorang daripada kalangan Quraisy. Juwairiyah bintul Harith daripada Bani Mustaliq, juga perempuan yang paling cantik dalam Bani Mustaliq. Tawanan perang Bani Mustaliq. Dulu ingat tak kita cerita bab ni ketika cerita sirah dulu, kita ada cerita bab ni kan? Dulu kita ada cerita bab sirah, bab isteri-isteri Nabi SAW. Jadi Juwairiyah bintul Harith, perempuan yang sangat cantik juga daripada Bani Mustaliq radhiyallahu anha, Nabi kahwin. Siapa lagi? Ummu Habibah. Kata Abu Sufyan, Ummu Habibah ahsanul Arab wa ajmaluhu. Wahai Muhammad, anak aku ni Arab yang paling baik dan paling cantik. Aku kahwinkan dengan kau. Nabi kata, "Na'am, ya." Jadi Ummu Habibah pun perempuan yang hebat. Maria Qibtiyah ni hadiah daripada Muqayqis, pembesar Egypt ketika itu. Dia cari perempuan Qibti ni keturunan Qibti lah sekarang ni, Kristian optik tu kan, di Mesir. Al-Qibtiyah ni yang paling hebat dan paling dihormati, yang paling elok, Muqayqis bagi hadiah kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan kalau tengok kan, dalam banyak-banyak isteri Nabi SAW, hampir kesemua mereka orang-orang yang hebat. Sama ada keluarga mereka bagus, keluarga yang hebat, Aisyah dan juga Hafsah, anak kepada Abu Bakar dan juga Umar, ataupun mereka sendiri ada kehebatan. Zainab binti Jahsy, seorang yang hebat di kalangan orang Mekah pada ketika itu, keluarga yang hebat. Juwairiyah dan juga Safiyah, orang Yahudi dan juga anak Bani Mustaliq yang paling hebat pada ketika itu. Demikian juga Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan yang hebat. Dan juga Maria Qibtiyah, hamba yang paling hebat. Jadi kita nak gambarkan bahawa Nabi SAW kahwin ni tak betul. Kalau orang kata lelaki kalau nak kahwin ni dia kena tengok terutamanya yang nak kahwin lebih daripada satu kan. Kalau orang kata lelaki tak boleh kahwin lebih daripada satu, melainkan untuk niat tolong sahaja, itu mengarut lah. Itu mengarut. Walaupun yang cakap tu ustaz, walaupun yang cakap tu ustazah, tak semestinya. Last kali soalan dia, berani ke tak berani je. Tak berani duduk dia diam. Berani proceed. Tapi di sudut hukum, tak ada larangan dalam agama.
Agama tak ada larangan.